Terima kasih Tuan Speaker. Kota Belud minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan langkah-langkah segera dan jangka panjang bagi meminimumkan kesan musim panas dan kering terhadap aktiviti tanaman padi khususnya di Sabah. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa peka berkenaan kesan perubahan iklim yang akan menjejaskan sektor agro makanan negara termasuk persediaan negara fasa akhir monsun Timur Laut berterusan hingga hujung Mac 2024. Turut terlibat adalah negeri Sabah yang akan turut terkesan dengan perubahan iklim ini. Pengurangan hujan atau ketiadaan hujan pada tempoh yang lama ketika fasa akhir monsun Timur Laut ini boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding masa biasa. Kita tahu di Sabah sekarang, di sebelah Kota Belud, memang panasnya cukup hebat. Justru itu KPKM melalui kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA Kota Belud dan Jabatan Pertanian Sabah akan mengambil langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang pertama mengedarkan pam air bergerak kepada pesawah di kawasan terjejas. Yang kedua melaksanakan kerja-kerja pembersihan parit tersier di sawah bagi memastikan air sampai ke petak sawah bagi kawasan yang mempunyai sumber air. Yang ketiga, mengedarkan minyak diesel kepada pesawah yang mempunyai pam-pam di bawah seliaan AIDA mengikut had yang telah dipersetujui bersama pihak AIDA dan pesawah. Yang keempat, membuat pemantauan dan memberi khidmat nasihat kepada pesawah supaya menangguhkan penanaman padi buat sementara waktu sehingga keadaan kembali pulih. Program penanaman padi luar musim di negeri Sabah beroperasi dari bulan Mac hingga Julai yang hanya melibatkan kawasan-kawasan padi kategori K1 dan penanaman padi hanya akan dilaksanakan mengikut keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelaras Pertanian Daerah. Yang kelima, mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelaras Pertanian Daerah setiap minggu, iaitu Jabatan Pertanian, Jabatan Pengairan, Pertubuhan Peladang, Koperasi Pembangunan Desa, Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. Panjang sikit, itu ada sikit lebih seminit. Keenam, mewujudkan pusat operasi di Ibu Pejabat Pertanian yang berfungsi untuk mengambil tindakan segera terhadap maklumat dan data yang diterima. Yang ketujuh, mengarahkan semua pegawai teknikal Jabatan Pertanian di peringkat wilayah memantau status penanaman padi di kawasan terbabit pada setiap hari dan melaporkan sebarang perkembangan kepada pegawai pertanian. Langkah jangka panjang, satu, menyelaras jadual penanaman padi. Yang kedua, membina kolam takungan, ini jangka panjang, bagi memastikan ketersediaan air untuk tanaman padi semasa kemarau. Cadangan ini dicadangkan untuk kajian feasibility study for the integrated water resources and flood mitigation Kota Belud yang akan dilaksanakan oleh pihak JPS Malaysia. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai rojokan dalam penyediaan kertas permohonan pembangunan sistem pengairan dalam rancangan Malaysia ke-13. Ketiga, mengenal pasti kawasan sumber air bawah tanah bagi tujuan pembinaan telaga tiup. Perbincangan dengan pihak Jabatan Mineral dan Geosains Sabah telah pun dibuat untuk mendapatkan maklumat berkaitan sub permukaan air bawah tanah untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi dibina. Keempat, menggalakkan penggunaan benih yang tahan kemarau. Kelima, melaksanakan pembenihan awan jika perlu dan jika ada tumpuk-tumpuk awan. Ini diusahakan dan telah kita laksanakan sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Berikut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Memandangkan kalau ada nasihat untuk menangguhkan tanaman padi, dan saya difahamkan mereka inilah yang sebenarnya yang terjejas apabila petani-petani yang depend kepada air hujan untuk tanaman. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk memberikan bantuan wang ihsan kepada pesawah-pesawah di Sabah, khususnya di Kota Belud dan Papar yang terjejas akibat kemarau, kerana saya juga tahu bahawa tabung bencana tanaman ini belum diaktifkan lagi kerana belum lagi diisytiharkan bencana oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, terutamanya di Kota Belud. Tetapi bagaimana pula kalau petani itu dia depend dengan, itulah satu-satunya sumber pendapatan dia, maksudnya melalui tanaman padi. Dan kedua, berapakah jumlah projek-projek pengairan dan sumber air alternatif bagi tujuan penanaman padi di Sabah yang akan dibina dalam baki rancangan Malaysia ke-12. Contoh macam di Kota Belud, Yang Berhormat Menteri, masih ada sawah padi yang depend macam saya cakap tadi dengan air hujan. Ketiga, sejauh manakah kajian dan juga penyelidikan berkenaan padi tahan lasak yang dibuat di peringkat kementerian, dan adakah kajian tersebut meliputi pada musim kemarau ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Banyak soalannya. Memang kita ada tabung bencana, bukanlah sampai di peringkat isytihar darurat baru diberi tabung bencana itu. Pemberian bantuan kewangan kepada pesawah yang terjejah adalah tertakluk kepada penilaian oleh Jawatan Kuasa Penilaian Teknikal Tabung Bencana Tanaman Padi. Kadar bantuan yang diberikan kepada sawah adalah RM876 per hektar, dengan jumlah maksimum bantuan kepada pesawah yang layak adalah terhad kepada kawasan musnah seluas 3 hektar. Pada 2023, PKPM telah menyalurkan bantuan sebanyak 12 juta keseluruhan, dan untuk di negeri Sabah melibatkan kawasan 219 hektar khususnya bagi AIDA Kota Belud sebanyak RM36,000 telah disalurkan kepada 17 orang pesawah dengan melibatkan kawasan 22.9 hektar. Oleh itu, kalau ada sekarang yang terjejas, kita harap kerjasama dengan pihak penanam padi, dengan Jabatan Pertanian dan Persatuan Peladang akan membanci dan akan usaha untuk memberikan bantuan mengikut bajet yang ada. Terdapat 3 pengairan bagi tujuan tanaman padi yang sedang pelaksanaan di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-12, iaitu Repair and Improvement Work of Pia Sau Dundau, serta kerja-kerja pembinaan terusan pengangkutan dari Sungai Kedamaian ke Sungai Wario. Betul kok saya sebut ni, Sungai Wario. Manakala terdapat 2 projek yang dilaksanakan pada tahun ini, iaitu Upgrading and Improvement Work of Tempasok South Irrigation Scheme Kota Belud, Sabah, dan pengambilan balik tanah bagi menaik taraf skim pengairan Tulit Suk Keningau, Sabah, dengan jumlah kos projek yang diluluskan sebanyak 27.9 juta. Bagi sumber air alternatif, beberapa cadangan lokasi bagi pembinaan telaga tiup telah dikenal pasti, iaitu di Kampung Bakahak, Kampung Bugoron, Kampung Kalebiungan, Kampung Bambangan, Kampung Gaung dan Kampung Serun, dan banyak lagi lah yang kita sedang usahakan. Ini termasuklah jangka pendek dan jangka panjang. Memang kita mengambil serius soal security makanan, terutama supaya tanaman padi di Sabah dan Sarawak dapat dipertingkatkan dan memperkenalkan benih-benih baru, dan kita harap Sabah boleh berbincang supaya jangan kekal dengan 2 benih sahaja, tapi benih-benih daripada Mardi yang banyak diperkenalkan boleh dibincang, dicuba dan juga ditanam di Sabah. Kita harap Sabah juga akan menjadi satu jelapang padi pada masa yang akan datang. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat Hulu Terengganu. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri jawapan yang begitu detail. Cuma saya perhati dengan perpuasaan apa yang jawab oleh Menteri, bahawa apa yang dilaksanakan itu adalah langkah-langkah biasa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Sekarang ini Speaker, kita menghadapi
keadaan luar biasa. Beras putih sehingga tempatan sehingga hari ini tidak ada lagi. Beras putih tempatan masih sukar untuk didapati di pasaran. Persoalan saya ialah apakah langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bekalan beras putih ini tidak berlaku, kerana kita berada dalam keadaan luar biasa sekarang. Tak pernah berlaku dalam sejarah beras putih tempatan tidak ada. Apakah langkah-langkah luar biasa? Kerana orang bijak padan mengatakan bahawa kerja biasa hasilnya biasa. Kita kena kerja luar biasa untuk hasil yang luar biasa. Terima kasih. Ya Tuan. Yang Berhormat Beras Menteri. putih, Tuan Di-Pertua, beras putih tempatan keluarannya hanyalah 62% beras di Malaysia. Daripada itu zakat menggunakan wang beras putih. Kontrak kerajaan, hospital, balai polis, sekolah, asrama dan sebagainya juga beras putih. Maka tinggallah lebih kurang dalam untuk diedarkan 50%. Kemudian India pula kita tahu mengurangkan ekspor beras mereka. Jadi dia jadi sedikit masalah buat sementara, kita kena susun semula. Penyusunan hal beras dan padi ini pada tahun 80 dahulu, yang lahirnya Bernas dan sebagainya. Tahun ini kita akan buat penyusunan baru. Sekarang kita sedang membuat libat urus dengan semua pihak, penanam padi, pengilang, pengedar, peruncit, supaya bila kita umumkan nanti semua pihak terlibat dan berpuas hati. Ini susunan jangka panjang. Masalah beras putih ini akan tetap bermasalah selagi kita tidak cukupkan beras di Malaysia. Sebab itulah saya cuba memainkan peranan bersama dengan pegawai ke arah kita membuka ladang-ladang baru. Yang menjadi peran utama sekarang ialah di Sarawak, di Sabah, Johor juga memperanan, Perak, Pahang. Sehingga di Pahang itu nak dibuka 10,000 ekar di kawasan Pekan Pahang. Ini di antara kita nak membanyakkan beras putih itu. Kalau tidak, nak dijual dengan harga yang sedia ada, akan berlakulah berbagai-bagai tuduhan yang mengatakan ada beras campur dan sebagainya. Jadi permasalahan ini berterusan. Tapi kita bukan nak lihat ini masalah, tapi kita kena cari jalan penyelesaian dan boleh melegakan semua pihak. Sebab itu libat uruskan secara intensif kita sedang lakukan. Sudah kita buat dengan para petani, persatuan peladang. Semua memberi pandangan-pandangan mereka. Semuanya itu kita akan umumkan masa terdekat, 2-3 hari ini, satu skim baru. Tapi jangka panjangnya, itu lebih daripada penstrukturan semula han beras dan padi negara. Dan semua terlibat, termasuklah kita akan buat libat urus dengan ahli-ahli parlimen di hadapan ini. Supaya semua beri pandangan ini masalah negara. Bukan masalah parti mana, bukan masalah kaum mana, tapi masalah negara yang perlu tuntutan penyelesaian bersama. Sebab soal misalnya panas yang mendadak tahun ini siapa yang boleh jangka? Masa padi sedang masak, panas begitu hebat berlaku di Kedah. Dia boleh menyebabkan kekurangan hasil. Jadi semuanya ini kita kena, yang penting kita manusia kena bersedia menghadapi cabaran-cabaran ini. Terima kasih.